Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Baqarah, bermula dari ayat 202 muka surat 32 insyaAllah. Surah Al-Baqarah ayat 202 pada muka surat kalau ikut mushaf 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما
أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadabbur kita pada pagi ini iaitulah dari ayat yang ke-130. 130. Baik. Ayat 130 dari surah Al-Baqarah ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim melainkan orang yang membodohkan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi nabi di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan kelak pada hari akhirat tetaplah dia dari orang-orang yang saleh yang tinggi martabatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sekali lagi bahawa Nabi Ibrahim ini berada di atas agama yang benar, sehingga siapa yang meninggalkan ajaran dan agamanya Nabi Ibrahim, mereka itu adalah orang yang memperbodohkan diri mereka sendiri. Baik, jadi siapa yang berpaling daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim ini maksudnya apa? Iaitu orang-orang kafir atau musyrik yang menokok nambah ajaran Nabi Ibrahim atau berpaling dari ajaran Nabi Ibrahim pergi kepada agama selain daripada Islam. Jadi ada yang sampai ke tahap apa dia? Nabi Ibrahim bina Kaabah, dia sembah patung pula depan Kaabah. Ini tak ikut ajaran Nabi dia lah. Ajaran Nabi ni dia macam wasiat. Semalam ada seorang sahabat, dia duduk berdiskusi lah dengan kawan dia tentang kepentingan ikut ajaran Nabi ni.
Dia kata macam mana? Cuba bayangkan kalau kamu ni meninggalkan wasiat, kemudian kamu mati. Lekah kamu mati ni, wasiat kamu dipegang oleh lawyer. Dan lawyer ni juga bertanggungjawab untuk menyampaikan wasiat tu kepada ahli keluarga kamu. Sampai di satu tahap, lawyer tu kata, tak apalah, ni wasiat ni biarlah, wasiat dia dah mati dah. Orang yang tinggalkan wasiat tu dah mati dah. Jadi biarlah kita yang hidup ni tentukan cara kita nak bagi harta ni macam mana. Jadi dia tinggalkan wasiat tu, dia berpegang kepada pandangan lawyer tu. Mari pula ke anak-beranak dia, lawyer pun dia tak nak pakai, wasiat pun dia tak nak pakai, dia nak bagi ikut cara dia lagi. Maka kalaulah orang mati tu dia tahu perkara tu berlaku, apa kata dia? Marah ke tak marah? Marahlah, pasal duit dia. Dia yang tinggalkan harta tersebut, dia yang wasiatkan harta tersebut. Bila sampai ke orang tak nak buat macam dia wasiatkan, dan orang nak buat cara dia sendiri. Jadi jawab kawan tu, dia kata, takkan, tak boleh lah, memang marahlah pasal duit kita, wasiat kita. Maka dia kata, kalau kamu marah pada wasiat kamu tidak diikuti, bayangkan bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi dah wasiatkan. Bila Nabi wafat, Nabi suruh kita berpegang teguh dengan sunnah dia. Jadi ini yang berlaku apabila orang menyimpang daripada petunjuk Nabi mereka, dia berpaling daripada ajaran yang sebenar. Maka Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang berpaling daripada ajaran Nabi Ibrahim atau membenci ajaran Nabi Ibrahim, melainkan orang itu memperbodohkan dirinya sendiri. Ai zalama nafsahu bisafahin wa su'i tadbirin bitarkihil haqqi ila dhalal. Dia menzalimi dirinya sendiri dengan kebodohan dan buruk dan keburukan, dengan sebab dia meninggalkan kebenaran pergi kepada kebatilan atau kesesatan. Walaqad istafainahu fid dunya, kerana sesungguhnya Nabi Ibrahim itu telah kami pilih dia, yakni Nabi Ibrahim telah dipilih oleh Allah. Istafa, walaqad istafainahu fid dunya, kami pilih dia jadi nabi di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia pada hari akhirat kelak termasuk dari orang-orang yang salih. Baik, kata kunci daripada ayat ini ataupun kata kunci daripada ayat ini yang paling kita nak tengok ialah apa maksud membenci agama Nabi Ibrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang famous duk kita baca, mana 3 orang datang tanya isteri Nabi macam mana amalan ibadatnya Nabi. Maka isteri-isteri Nabi pun bagi tahulah, Nabi semayang macam ni, Nabi puasa macam ni. Kemudian Nabi pun menggilirkan antara isteri-isterinya. Maka berkatalah seorang tu, aku nak buat ibadat lebih daripada tu. Sebab Nabi tu siapalah, dia sikit, dia Nabi. Kita ni kena lebih banyak daripada Nabi. Maka seorang pun berazam, aku nak solat malam tanpa tidur. Qiyamul lail dia sepanjang malam, tak nak tidur. Yang kedua pula kata, aku nak puasa tiap-tiap hari. Dan yang ketiga kata, aku tak nak kahwin, aku nak buat ibadat je, tak nak kahwin.
Perkara ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia, "Ma balu aqwamin, apa halnya satu kaum itu berkata dia nak semayang tak tidur, dia nak puasa tiap-tiap hari, dia tak nak kahwin. Ama wallahi," Nabi kata, demi Allah aku ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la akhsyakum wa atqakum ila Allah." Aku ni orang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Maknanya dari sudut ranking ibadat ni, Nabi yang paling takut dan Nabi yang paling bertakwa. Tapi aku semayang, aku tidur, aku puasa, aku bujuk tak puasa, dan aku mengahwini wanita. Di hujung hadis ni, ini kita nak sebut, Nabi kata, "Faman raghiba an sunnati." Siapa yang tak suka kepada sunnahku, falaisa minni. Nabi kata dia bukan dari kalangan aku. Siapa yang tak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari kalangan aku. Siapa yang kata macam ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, membenci sunnah Nabi bukanlah sampai ke tahap, tak perlu sampai tahap memerangi. Tak perlu dia jadi penentang sunnah Nabi baru orang panggil dia benci kepada sunnah Nabi. Cukup sekadar dia meninggalkannya dan berpaling kepada yang lain daripada dia. Kalau dia tak buat, tak apa, dia tak buat hak Nabi pun tak buat, hak lain memang dia tak buat. Dia hanya buat benda-benda yang wajib saja. Tak apa. Maknanya dia tak adalah isu meninggalkan sunnah sebab ada benda lain, tak. Cuma dia tinggal tu sebab dia malas. Dia hanya berpada dengan yang wajib. Berbeza dengan seorang dia tinggalkan sunnah Nabi, dia pergi buat yang lain daripada Nabi. Dia buat lain daripada Nabi. Jadi orang ni bukan tak boleh buat, boleh buat. Malah dia ada kemampuan nak buat. Cuma dia telah memilih sesuatu yang lain daripada petunjuk Nabi dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi kata, siapa yang membenci sunnahku, faman raghiba an sunnati, siapa yang tak suka kepada sunnahku. Jadi dia kalau tanya dia sayang kepada sunnah Nabi, tapi bila kita bentang kepada dia hak ni Nabi buat, hak ni bukan Nabi buat, dia dituju hak bukan Nabi buat lagi, maka dia dalam masa itu telah meninggalkan atau telah membenci sunnah. Nampak tak? Berdasarkan hadis yang kita sebut tadi. Oleh kerana itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benarlah Allah Ta'ala kata tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim melainkan dia membodohkan dirinya sendiri. Kerana mereka ni kadang-kadang meninggalkan ajaran Nabi kerana anggap mereka lebih cerdik, mereka lebih pandai, mereka lebih faham, lebih sesuai dengan keadaan semasa, kata dia. Jadi Allah Ta'ala kata sebaliknya, kalau dia rasa cerdik, sebaliknya dia sebenarnya membodohkan dirinya sendiri. فَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Ayat yang seterusnya 131. Dan ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, aslim, berserah dirilah kamu wahai Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Berkata Nabi Ibrahim, aku berserah diri, yakni tunduk dan taat kepada
Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi kalau orang tanya apa agama Nabi Ibrahim, sinilah dia. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dan Nabi Ibrahim dialah yang menamakan pengikut-pengikutnya sebagai Muslim. Orang huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah Ta'ala sebut dialah yang menamakan kamu sebagai muslimin sebelum daripada ni. Aslim, Islam, Muslim asal daripada perkataan yang sama. Maksud dia apa? Islam ni maksud dia orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Bila serah diri kepada Allah ni, ambillah contoh kita ni sebagai orang yang menyerah diri kepada sesuatu. Bila serah diri ni, tangan kita kena ikat, dia tarik ke kananlah kita. Tarik kita ke kirilah kita. Masuk kita dalam kereta lah kita duduk. Ambil masuk dalam lokap lah kita. Pasal tunduk dah masa tu. Jadi kalimah Islam maksudnya dia menyerahkan diri kepada Allah untuk dia tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan larangannya. Itu maksud Islam. Apa artinya saya seorang Muslim? Kalau seorang tu bertanya, erti saya seorang Muslim ialah bila saya buat apa yang Tuhan suruh, bila saya tinggal apa yang Tuhan larang. Itulah dia Islam. Beriman kepada Allah, taat kepada Dia pada apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang Dia larang. Itulah Islam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ni jelas agama Nabi Ibrahim apa? Islam. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nafikan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tak pernah dia jadi Nasrani. Nabi Ibrahim tak pernah jadi Yahudi. Sebaliknya Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim, berada di atas agama yang suci, lagi seorang Muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah daripada itu Nabi Ibrahim pula mewasiatkan kepada anak cucu. Doa kita sebut dah baru ni. Nabi Ibrahim ni doa kepada anak cucu dia. Yang kedua hari ni ayat yang kita nak baca 132, Nabi Ibrahim juga berwasiat. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya, dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiat dia? Ya bunayya innallah ya baniyya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak cucuku, Allah telah pilih bagi kamu satu agama, iaitulah Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Inilah wasiat Nabi Ibrahim, ini wasiat Nabi Yaqub, dan inilah juga pesanan Allah kepada kita umat Islam, jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Tiap-tiap minggu tu imam baca ni. Mana ayat dia? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Tiap-tiap minggu khatib mesti baca ayat ni. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sama ada wasiat Nabi Ibrahim dengan apa yang Allah Ta'ala pesan kepada kita, sama. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Wujubul iltizami bitauhid hatta ba'dal mamat. Wajibnya berpegang dengan tauhid sampai mati. Jadi bila Allah Ta'ala kata la tamutunna illa wa antum muslimun, maknanya kita ni kena jaga agama kita sampai ke nafas yang terakhir. Dan yang Allah Ta'ala akan kira nanti ialah apa yang terakhir itu. Kalau dia Islam dulu, bagai contoh, baik Islam dia, di tengah jalan tergelincir dia, dan penghujung usianya dia berada dalam kesesatan dan mati di atas kesudahan yang buruk, natijah keputusan atau akibat dia di hari akhirat? Berada di dalam neraka. Seandainya orang tu pula dia lahir dalam keadaan tidak Islam, di pertengahan jalan dia dapat hidayah dari Allah, lalu dia masuk Islam, dan dia mati di atas agama Islam, padahal dia lahir bukan Islam, mati sebagai agama Islam, mana kedudukan dia di akhirat nanti? Syurga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata innamal a'malu bil khawatim. Amalan ini dikira dengan yang terakhir, dengan yang penutup. Jadi sama tak dengan ayat ni? Sama pula. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Okey. Lalu kita ni bulan-bulan Ramadan ni minta dengan Allah husnul khatimah. Dan kita dah ucap dah sebelum daripada ni, makna husnul khatimah ini ialah meninggal di atas tauhid. Husnul khatimah ni tak semesti mati sujud depan Kaabah, mati tengah baca Quran, mati tengah semayang dalam masjid saf pertama dalam keadaan wudu, tengah salat lagi. Oh, kita kata husnul khatimah. Betul yang tu husnul khatimah, tapi itu yang khusus. Yang umumnya husnul khatimah ni maksud dia mati dalam keadaan Islam. Sebab Nabi SAW sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalimah dia la ilaha illallah, dia masuk syurga. So kita ni nak apa? Kita yang paling nak ialah mati di atas kalimah tauhid. Sebab ini pesanan Allah, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. So kita minta sungguh-sungguh dengan Allah, janganlah kita mati melainkan Allah matikan kita di atas tauhid. Allah matikan kita di atas tauhid, dan kita sangat berlindung dengan Allah daripada su'ul khatimah. Kerana dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, ada seorang lelaki, dia beramal seumur hidupnya dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak tinggal antara dia dengan syurga melainkan sehasta sahaja lagi. Nyari-nyari nak masuk syurga. Kalau dia mati masa tu, syurgalah tempat dia. Akan tetapi takdir mendahuluinya. Pada penghujung usia dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia mati di atas amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Yani wal'iyadzu billah,
kita berlindung dengan Allah daripada keburukan su'ul khatimah. Dan sebaliknya ada seorang lelaki yang jahat waktu hidup dia. Dia dapat hidayah, kemudian dia masuk Islam. Dia mati dalam keadaan Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tinggal dia daripada neraka melainkan sehasta, sikit lagi nak masuk neraka. Kalau mati dalam keadaan tu, dia ni mati masuk neraka. Tapi Allah mengasihinya, Allah panjangkan umur dia, dia sempat masuk Islam, dia mati dalam keadaan Islam. Maka orang ni husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam Islam. Dan inilah yang kita nak suruh faham muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kalau boleh fahamkan saudara-saudara kita yang lain, dan fahamkan jiran-jiran yang belum lagi Islam, bahawa keutamaan dalam hidup yang paling besar adalah beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling utama dalam kehidupan kita. Okey? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jagalah iman kita dan wasiat. Ambil sunnah ni, wasiatkan anak cucu kita. Wahai anak cucu, ayah pesan kena berpegang teguhlah dengan agama kita. Pesan macam tu ke anak. Kalau setiap orang wasiat anak masing-masing, kemudian anak masing-masing pula ingat wasiat ayah. Ayah dulu pesan supaya jaga agama. InsyaAllah banyak benda yang kita boleh baiki dalam masyarakat kita. Banyak benda kita boleh baiki dalam masyarakat kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab Bani Israel yang mereka kata mati di atas agama lain. Maka Allah Taala kata, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Demikianlah wasiat Nabi Ya'qub. Bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tiada hadir ketika Nabi Ya'qub hampir mati, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sesudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu, iaitulah Nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishaq. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami sembah Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu, iaitulah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Ilahan wahida, agama atau Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kami berserah diri. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pun nak mengikut jejak langkah Nabi Ibrahim. Kita nak beriman dengan Tuhan yang satu, kita tak nak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dan kita nak mati, kita nak hidup dalam Islam, kita juga nak mati dalam keadaan Islam. Inilah cita-cita agung kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim wasiat, Nabi Ya'qub wasiat, dan patutnya kita juga memberikan wasiat kepada anak-anak kita agar mereka kekal di atas agama mereka. Dan janganlah dia mati melainkan dalam keadaan Islam. Bunyi itu mudah ya, tapi tidak mudah melainkan bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi hidayah, buatlah macam mana pun tak dapat juga. Jadi sebab itu kita ni kena senantiasa bermohon, berminta, bermunajat kepada Allah, biarlah Allah Ta'ala bagi kepada kita taufik dan hidayah untuk kita jaga agama ini sampailah saatnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan cabaran untuk jaga tu akan senantiasa ada.
Allah Ta'ala kata ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka kami akan biarkan saja dia kata aku beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, dalam keadaan tidak diuji? Jadi Allah akan datangkan ujian kepada kita, nak cek iman kita ni betul-betul valid ke tidak. Atas sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, doalah, doa senantiasa kepada Allah agar Allah Ta'ala jaga iman kita. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kata tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itu satu umat yang telah lalu sejarahnya, bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kamu pula apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka lakukan. Jadi biarlah itu cerita terdahulu. Dia apa yang dia dapat, tapi kamu pun ada tugas kamu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalau orang tak nak ikut juga, kamu tidak akan ditanya oleh Allah pada apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan. Jadi biarlah cerita ni orang dulu dapat dah apa yang dia dah. Kita masa sekarang ni ambil faedah. Dan kita yang paling untung sebenarnya. Orang yang panggil datang terakhir ni, dia dapat tengok semua sejarah Nabi-Nabi sebelum mereka. Kalau Nabi Yunus, umat dia kena Nabi Yunus je. Nabi Saleh, umat dia kena Nabi Saleh je. Nabi Lut, umat dia kena Nabi Lut je. Tapi kita ni sebagai umat yang terakhir, kita kena semua. Jadi iktibar yang kita kena ambil lagi besar dan lagi banyak manfaat dia berbanding orang-orang terdahulu. Kita lebih banyak pasal kita tahu berlaku cerita. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Biarlah dia dapat apa yang dia dah, tapi kamu kena ingat kamu akan dapat apa yang kamu kerjakan. So ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahawa kisah ini ada pengajarannya yang sangat besar. Dan janganlah kita menjadi seperti mana Bani Israel, ya, dan juga musyrikin yang lain yang meninggalkan ajaran Tuhan mereka. Dan inilah wasiatnya, wasiat Allah, wasiat Nabi, wasiat. Jangan kita meninggalkannya. Yang paling kita orang panggil apa? Sedih dan kita bimbang, gejala orang yang tidak endah kepada agama. Dia kata agama ni tak apalah, itu hak individu masing-masing dia dengan Allah. Betul lah, tapi dia sampai tak ada rasa sensitif terhadap agama. Ada orang-orang luar mari mengancam agama Islam. Dia tak rasa Islam itu agama yang paling benar. Bukan paling benar, hanya satu-satunya agama yang benar. Kalau kita kata paling tu orang lain benar juga tak. Islam hanya satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sebahagian orang dia anggap agama ni asal kita baik je. So itu kefahaman yang salah. Sebab agama bukan sekadar mengawak kita nak jadi baik. Kebaikan ini Allah Ta'ala dah letak fitrah dalam diri manusia. Tapi yang Allah Ta'ala nak uji kita ialah sejauh mana kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Jadi mudah-mudahan kita mengambil wasiat ini, kita semak dalam diri kita, dan kita didik anak-anak kita agar mereka sedar betapa pentingnya agama dalam kehidupan kita.
Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah esok kita akan sambung pada ayat yang seterusnya, pada ayat yang ke-135. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.